Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas Sejarah tahun 4. Okey, baiklah hari ini Cikgu Sheila nak ajar unit 2 iaitu tentang perkembangan diri saya. Okey, sekejap kita lihat. Okey, hari ini nak belajar apa? Okey, baiklah, cikgu nak semua orang bersedia. Okey, sebenarnya tajuk yang kita belajar hari ini ialah merujuk kepada unit 2. Okey, saya dan keluarga. Kita dah belajar tentang keluarga. Okey, tentang jenis keluarga. Okey, biodata diri saya. Okey, keluarga saya ada keluarga asas, keluarga kembangan. Okey, peranan anggota keluarga. Okey, peranan ibu bapa terhadap keluarga, peranan awak terhadap anak-anak terhadap keluarga lah. Okey, jadi pada hari ini, kita nak sambung pembelajaran kita yang bertajuk perkembangan diri saya. Okey, kita tengok dulu apa yang ada dalam muka surat 24. Okey, dah bersedia? Bagus. Okey, mari kita lihat. Okey, dengar baik-baik. Okey, pada suatu petang, Datuk bercerita dengan Arif di beranda rumah. Datuk, ceritakan tentang kisah keluarga kita. Baiklah, Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada tahun 2008. 2 tahun kemudian, kamu pun lahir. Seronok Datuk mendapat 2 orang cucu lelaki. Sebab itulah saya paling manja, Datuk. Mestilah. Bapa kamu membawa keluarga kamu berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu semua tinggal di Kuala Lumpur. Betul, Datuk. Kami semua rindukan Datuk. Seronok rasanya sebab bapa kerap bawa kami pulang ke kampung. Apakah yang berlaku selepas itu? Datuk dan nenek menunaikan fardu haji di Mekah pada tahun 2016. Oh, setahun kemudian saya mula bersekolah. Sekarang saya sudah berada di tahun 4 dan telah dilantik menjadi pengawas sekolah. Terbaiklah cucu Datuk. Okey, dah lihat, dah dengar perbualan antara Arif dan Datuknya? Okey, ini sebenarnya perbualan ini menceritakan tentang kisah hidup Arif sekeluarga lah. Okey, macam mana kehidupan Arif dan keluarganya. Okey, siapa yang ceritakan tentang kisah Arif tu? Okey, datuknya. Okey, mari kita lihat. Okey, perkembangan diri boleh digambarkan dalam bentuk garis masa. Okey, apa itu garis masa? Okey, kita lihat contoh. Okey, garis masa Arif. Okey, pada tahun 2010, Arif dilahirkan. Saya dilahirkan. Okey, mana awak tahu? Adalah Datuk cerita kat sini. Okey kan? Datuk ada cerita. Okey, kemudian pada tahun 2014, okey, Arif berpindah ke Kuala Lumpur. Okey, boleh lihat. Okey, Arif pindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. 2016 pula, Datuk dan nenek menunaikan fardu haji. Okey, kemudian 2017 pula, saya memasuki tahun 1. Siapa saya? Saya ialah Arif. Arif masuk tahun 1 pada tahun 2017. Sama macam kamu kan? Bagus. Taklah, kamu tahun 2018 kan? Dari 1. Okey. Kemudian tahun 2020, saya belajar di tahun 4. Okey, ini merupakan garis masa. Garis masa siapa? Garis masa diri Arif. Okey, kita lihat kalau ikut garis masa dia kena tahun dia menaik. Tahun menaiklah berturutan dan menaik. Kita tak boleh lompat-lompat. 2010, 2008, 2005, 2014, 2007. Tak. Dia menaiklah. Awak belajar nombor menaik kan? 2, 4, 6, 8. Kalau ikut tahun pula 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Macam tu. Okey. Aktiviti kamu. Okey, hasilkan sebuah buku scrap tentang perkembangan diri anda. Okey, nanti tentang tugasan saya akan masukkan dalam tugasan lah. Okey, nanti boleh rujuk muka surat 24. Okey, kemudian saya nak terangkan tentang garis masa lagi. Okey, garis masa perlu dicatat untuk melihat perkembangan diri dan peristiwa sejarah.
Okey, garis masa juga boleh disimpan sebagai kenangan. Kenangan siapa? Kenangan diri kita. Okey, mungkin nanti bila besar, bila dewasa, awak boleh kongsikan pengalaman ini, cerita kamu, sejarah kamu pada anak cucu kamu. Okey, mana tahu bila kamu dah dewasa nanti kamu akan menjadi seseorang yang penting, seorang penting negara, jadi Perdana Menteri ke? Mana tahu kan? Jadi cerita-cerita ini penting untuk kamu simpan. Okey, kemudian kita lihat. Okey. Okey. Ini tugas. Jom buat. Ni salah satu tugasan yang boleh kamu lakukan. Okey. Perhiasan gantungan salah sila keluarga. Okey, ini kamu boleh buat. Okey, contoh. Okey, contohnya alatan dan bahan. Okey, apa yang perlu ada? Gunting, pen, penanda, kad manila, tali, penyangkut baju, penebuk lubang, gam dan pita pelekat. Okey, cara nak buat kamu boleh lihat di dalam muka surat 26. Okey, 26. Okey, dalam 26 nanti kamu nampaklah contoh nombor 1 nak buat apa. Lekatkan gambar anggota keluarga pada kad manila. Kemudian tulis nama dan gelaran pada kad manila. Okey, gelaran tu masuk siapa? Ambil gambar ibu, tulis bawah ibu. Ambil gambar ayah, letak nama ayah. Ambil gambar kamu, tulis nama kamu. Okey. Kemudian tebuk lubang pada kad manila. Tebuk bahagian atas. Okey. Kemudian kamu ikat dengan tali dan gantungkan. Jadikan dia mobile. Okey, ni ialah mobile lah. Mobile tentang salah sila keluarga. Okey, mari kita imbas kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas dan minggu ini. Okey, unit ini memberikan pemahaman tentang maklumat diri dan aspek dalam keluarga. Okey, kita akan tahu apa yang kita dah belajar. Imbas kembali. Pertama, pada minggu lepas kita dah belajar tentang biodata diri. Apa itu biodata diri? Kamu dah buat latihan tu kan? Okey, biodata diri merupakan maklumat seperti nama, jantina, tempat kelahiran, tarikh kelahiran dan nama ibu bapa. Okey, semua ini penting dan ada dalam biodata diri awak. Seperti yang kita belajar minggu lepas, dia ada dalam sijil kelahiran ataupun MyKit awak. Semua maklumat ini ada dalam MyKit dan sijil kelahiran. Lupa pula minggu lepas kan cerita. Okey, kemudian pada minggu lepas juga kita dah belajar tentang keluarga. Okey, keluarga terdiri daripada keluarga asas dan keluarga kembangan. Dalam keluarga asas ada siapa? Ada ayah, ada ibu dan ada ahli keluarga kamu yang terdiri seperti kakak, abang kamu dan adik. Itu adalah keluarga asas. Kemudian kita ada keluarga kembangan. Siapa keluarga kembangan? Ada datuk, nenek, ayah, ibu, kakak, abang kamu dan adik. Itu adalah keluarga kembangan. Kemudian kita juga dah belajar tentang peranan anggota keluarga dalam peranan anggota keluarga. Okey, setiap keluarga perlu memainkan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Okey, kita ingat balik. Kita imbas ambil buku. Dalam keluarga, kita dah belajar apa peranan keluarga kan. Okey, dalam peranan keluarga, sekejap. Mana buku saya? Okey. Kita tengok apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Saya sentuh sedikit tentang peranan keluarga dalam masyarakat, dalam keluarga lah, peranan keluarga. Contoh siapa? Ayah. Apa tugas ayah? Okey, peranan ibu bapa terhadap keluarga. Kita ingat balik apa yang ada. Saya dah ajar minggu lepas. Okey, pertama, menyara keluarga. Ayah keluar, ibu keluar rumah, pergi kerja lah mencari rezeki untuk menyara keluarga. Okey, apa yang disara? Ibu dengan ayah menyediakan keperluan asas seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian kan untuk kamu. Okey, kemudian memberikan kasih sayang. Ibu ayah memberikan kasih sayang kepada kamu. Kemudian menjaga keselamatan. Okey, ibu ayah menyediakan tempat yang selamat, rumah yang selesa, rumah yang selamat untuk kamu. Okey, kemudian menyediakan segala keperluan. Okey, macam tadi dah kata makanan, pakaian, tempat tinggal. Okey, mencari contoh teladan yang baik pada setiap keluarga, pada anak-anak, pada kamu, pada abang, pada kakak, adik kan. Itu tugas ibu ayah. Kemudian, apa tugas anak-anak pada keluarga? Okey, yang pertama, jaga nama baik keluarga. Ingat tak? Okey, kita kata selangkah kaki kita keluar dari rumah, nama keluarga dipanggil. Anak siapa?
sekolah mana, siapa cikgu dia, siapa kakak dia, siapa abang dia, siapa adik dia. Awak nampak? Kalau kita, individu kita diri sendiri buat silap, semua orang sebut nama keluarga kita. Malu kan? Okey, jangan buat salah, jangan buat silap, jangan nakal. Okey. Kemudian membantu ahli keluarga. Setiap keluarga diri kita, setiap ahli keluarga ada tanggungjawab. Kita kena jaga. Hari ni kita sapu sampah, kakak lipat baju, esok kita lipat baju, kakak masak. Contoh macam tu. Okey, ingat ya yang kita dah belajar. Kemudian saling menghormati, mendengar nasihat dan belajar bersungguh-sungguh. Itu ialah tugas anak kepada keluarga. Kemudian hari ini kita belajar tentang perkembangan diri. Okey, dalam perkembangan diri kamu telah belajar tentang garis masa. Garis masa seperti tahun bila kamu lahir. Okey, kamu lahir tahun bila? 2011. Okey, katakan 2011 kamu dilahirkan. Okey, kemudian lepas 2 tahun ke, tengoklah sejarah, cerita sejarah dalam hidup kamu. Kamu boleh tengok contoh keluarga Arif tadi. 2010 saya dilahirkan, 2014 berpindah ke Kuala Lumpur, 2016 datuk dan nenek menunaikan fardu haji, 2017 saya masuki tahun 1, 2020 saya belajar di tahun 4. Itu contoh keluarga Arif. Kamu boleh senaraikan tentang garis masa kamu. Okey, tugas kamu pada minggu ini ialah menggambarkan tentang garis masa kamu. Boleh tak? Okey, boleh. Saya tahu semua boleh. Okey, jadi saya harap murid-murid nanti boleh pergi ke GC dan buka bahagian latihan. Okey, di situ kamu boleh tengok arahan-arahan yang saya beri. Okey, jumpa lagi kamu pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.